Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana wakil min al-majmu'atil wahid. Sa'ukhtimu al-amalu min al-kitab Adabul Alimu wal Muta'allim fi Ahadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-insan inqata'a anhu 'amalihi illa min salasah, illa min sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lahu." Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Ma'ani kalimat inqata'a amaluhu, ay inqata'a anhu tujaddadu thawab wa kasbul mazid min al-hasanat, illa min salasah, ay min salasah a'mal, fa inna thawabuha yadumu wa la yanqati'u bil maut lid dawam. Sadaqah jariyah, ay yajri naf'uha wa yadumu wa yabqa. Waladin salih, ay muslim. Fiqhul hadis wa fawaiduha. Pertama, Allah SWT menciptakan kita untuk beribadah kepadanya sebagaimana firman-Nya yang maha tinggi. Aku menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah dan memerintahkan kita untuk menyembahnya. Orang yang berakal hendaklah memanfaatkan hidupnya sebelum terlambat apabila kitanya dilipat agar dia tidak mempunyai jalan untuk memperoleh lebih banyak amal kebaikan. Kedua, salah satu rahmat dan keampunan Allah SWT yang baik antara 3 yang disebut dalam hadis ialah: pertama, sedekah yang berterusan, iaitu sedekah yang kekal dan berterusan seperti membina masjid, menggali telaga, mewakafkan rumah orang miskin atau penuntut ilmu dan sebagainya. Sedekah yang berterusan ini sama ada ia adalah kerja manusia itu sendiri dengan bersedekah semasa hayatnya dan berterusan selepas kematiannya, atau diambil dari wangnya, atau disedekahkan oleh seorang dermawan dan dijadikan pahala untuknya. Dan inilah sebabnya An-Nasa'i mengklasifikasikan hadis ini dengan mengatakan keutamaan sedekah bagi pihak yang telah meninggal dunia. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Sekiranya seorang alim dan penuntut ilmu itu berjaya selepasnya dengan ilmu yang sah yang berguna di dalam hati murid-muridnya, dalam kitab-kitabnya atau selainnya, maka pahalanya akan berterusan selagi ilmu itu masih ada yang mewarisinya dan mendapat manfaat daripadanya. Ditetapkan dalam ilmu bahawa ia bermanfaat dan ia adalah ilmu yang sah. Tetapi jika ia berbahaya seperti sihir, bid'ah, kesesatan dan hawa nafsu, maka ini adalah mudarat dan tidak bermanfaat kerana ia adalah salah satu punca kepada Allah murka. Ketiga, anak lelaki yang soleh, baik lelaki atau perempuan. Kerana doa anak lelaki atau perempuan untuk ibu atau bapa adalah dibaharui pahala yang ditambah dengan amal soleh ayah dan ibu. Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud Allah yang maha perkasa lagi maha agung meninggikan darjat hamba yang soleh di syurga. Lalu dia berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana saya dapat ini?" Dia berkata, "Saya memohon ampun kepada anakmu untukmu." Dengan kurniaan Allah, Allah SWT memberi manfaat kepada orang yang telah mati dengan doa orang yang masih hidup untuknya, dan mereka memohon keampunan untuknya walaupun mereka bukan dari keturunannya. Itulah sebabnya diisyaratkan solat jenazah bagi saudara muslim yang mati dan orang asing, dan diwajibkan mendoakan mereka dan mengasihani mereka. Tetapi doa anak itu lebih khusyuk dan lebih patut kerana besarnya hak ibu bapanya ke atasnya, dan kerana anak itu daripada hasil pekerjaan bapanya. Poin ketiga yang besar di sini ialah dipelajari dari hadis yang menggesa pemilihan isteri yang solehah dan kebaikan membesarkan anak, kerana ia
adalah antara sebab yang paling penting bagi kesolehan seorang anak. Dan Rasulullah SAW diingini doa anak yang soleh. Poin yang keempat ialah sesiapa yang ingin mewakafkan masjid dan kitab hendaklah menjaga keutuhan akidah yang memimpin masjid agar tidak diambil alih oleh ahli bid'ah dan menjadikannya sebagai titik tolak untuk menyebarkan bid'ah dan kesesatan. Begitu juga sesiapa yang ingin mewakafkan masjid atau kitab, ingin mewakafkannya di masjid atau perpustakaan atau pada penuntut ilmu, hendaklah meminati kitab bid'ah dan hadis salafi yang tulen dalam agama, dan sesungguhnya Allah lebih mengetahuinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid din, wa innamal ilmu bit-ta'lim." Syarhul hadis: "Man adadallahu bihi naf'an wa khaira yaj'alhu 'aliman bil ahkam asy-syar'iyyah za basirah fiha." Ma'ani kalimah yufaqihu ay yaj'alhu 'aliman bil ahkam asy-syar'iyyah. فوائد الحديث: أولا في الحديث دليل على عظمة التفقه في الدين والحث عليه. الثاني أن الفقه له إطلاقان: العلم بالأحكام الشرعية التفصيلية من أدلتها التفصيلية، والثاني العلم بدين الله تعالى مطلقا أصول الإيمان وشرائع الإسلام وحقائق الإحسان ومعرفة الحلال والحرام. الثالث يستفاد من الحديث أيضا أن من أعرض عن الفقه في الدين فإن الله تعالى لم يرد به خيرا. الرابع من حرص على العلم فإن الله يحبه لأن الله أراد له الخير بتوفيقه للعلم والفقه في الدين. الخامس أن الفقه في الدين يحمد، أما الفقه في غير الدين فلا يحمد ولا يذم إلا إذا كان وسيلة لمحمود فيه حمد، فإن كان وسيلة للمذموم في ذم. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Adham Aslizal wa Muhammad Rizwan wa rakmu talbi 05181 Al-Ba'atul Wahid. Hari ini saya akan membentangkan hadis di bawah bab Al-Ahadis An-Nabawiyah Al-Waridah fi Afatul Ilmu wal Ulama Isu. Yang maksud dia hadis-hadis Nabawi yang berkaitan dengan kerosakan ilmu dan tentang ulama yang buruk. Hadis pertama ialah an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in min isyratus sa'ah an yarfa'u ilmu wa yusabbitul jahlu wa yashrubul khamru wa yuzhiru zina wa taksaru nisa wa yuqallu rija wa hatta yakunu li khamsina imra'atin al-qayyim al-wahid. Maksudnya daripada Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda-tanda berlakunya kiamat ialah ilmu diangkat ke langit. Seterusnya berluasnya kejahilan, banyaknya orang yang minum arak dan zina yang dilakukan secara terang-terangan, dan sedikitnya jumlah lelaki serta banyaknya jumlah wanita sehingga setiap 50 orang wanita hanya satu lelaki yang mengurusnya. Takhrij hadis daripada hadis di atas. Hadis di atas ialah hadis sahih dari Sahih Bukhari, Kitabun Nikah, bab yuqallu al-rijal wa yuksarun nas, raqam 4933. Dalam Sahih Muslim, dalam Kitabul Ilmu, babu raf'ul ilmu wa qabiduhu wa zuhurul jahlu wal fatanu fil akhirul zaman. Syarah daripada hadis yang saya baru baca tadi. Yaqulul Ustaz Mustafa Muhammad Imarah. Ustaz Mustafa Muhammad Imarah berkata, inil baru an-nazirul mubin di fana'il alim. Antara petanda yang jelas tentang kehancuran dunia, hazil khamsah allati yazkiruha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ala al-qadatul umamul intibah laha wal aksar min
ilmu syar'i as-sadir anil hakimil qail. Para pemimpin negara harus memperlihatkan rakyat atau dan meningkatkan pengetahuan hukum yang dikeluarkan oleh para alim. Ana la a'iddu an-nubuh fil ikhtira'at al-hadisah ilman. Saya tidak mengira kecemerlangan dalam ilmu ciptaan moden kerana lianna aghlibuha lil huruf asy-syu'awa wa ad-durus al-mudarrimah al-mudammirah. Kerana kebanyakannya untuk peperangan yang ganas, yang sengit, yang memusnahkan. Wa mal hurubul madiyah bi ba'idah, contohnya seperti perang masa lalu yang tidak jauh. Wa innama a'idul ilmu wa tafqahu fil kitab wa sunnah wa huwa fahamu adabuddin. Akan tapi saya menjanjikan ilmu ialah kefahaman terhadap kitab Al-Quran dan As-Sunnah, dan ia adalah kefahaman tentang adab-adab agama. Wal takmulu wat tajmalu wal iqtida'u bil af'al khatimul mursalin. Penyempurnaan dan kecantikan mengikut perbuatan sunnah penutup para rasul, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 gejala yang dalam hadis ataupun syarah hadis di atas, gejala yang mengancam kemusnahannya, iaitu yang pertama, adamul inayah bi ulumuddin, kurang minat dalam ilmu agama. Yang kedua, fashul jahlu, menyebalkan kejahilan. Idmanu syabab ala khamri, ketagihan pemuda dalam alkohol. Tabarruj an-nisa wa khala'atuhunna wa khurujuhunna ala adabuddin, perhiasan wanita ataupun tabarruj seorang wanita itu keketulannya dan penderhakaan mereka terhadap adab agama. Dan i'radu syabab anizawaj wa tahtukal fityat al-ma'ilat al-mumilat al-fatanat, keengganan pemuda ingin menikah dan gadis yang cenderung dan menari. Hadis kedua dalam bab saya ialah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an asyaddun nas azaba yaumil qiyamah alimu lam yanfa'ullahu bi ilmi. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling berat siksaannya pada hari kiamat adalah seorang alim ataupun seorang yang mengetahui ilmu yang tidak memanfaatkan Allah dengan ilmunya. Takhrij hadis berdasarkan hadis di atas. Hadis yang di atas telah saya cek di beberapa kitab. Hadis di atas ialah hadis dhaif. Daripada Abu Hurairah, hadis Abu Hurairah, hadis ini ada dalam akhrajahu Ibnu Wahab fi Saminu min Baqiyatul Musannad, dalam bab tu nombor 114. Kenapa hadis ini dhaif? Kulluhum min tariqi Usman bin Muqsim al-Bali an Sa'idil Muqabbali an Abi Hurairah marfu'an. Qala Ibnu Abdul Bari wa huwa hadisu infaradu bihi Usman al-Bali lam yarfa'uhu ghairu wa huwa dha'iful hadis mu'tazilil mazhab fima zakaru laisa hadisuhu bi syai'in. Syarah hadis daripada hadis kedua bermaksud ini menunjukkan bahaya besarnya bahaya ilmu dan dunia, sama ada terdedah kepada azab ataupun kepada kesenangan atau kebahagiaan yang abadi. Hasan al-Basri berkata, inilah kamu termasuk orang yang mengumpulkan ilmu ulama dan membuat jenaka ataupun membuat jenaka orang bijak untuk melakukan perkara yang bodoh. Al-Khalil bin Ahmad berkata, lelaki itu ada 4. Yang pertama, orang yang mengetahui dan mengetahui bahawa dia tahu, maka ikutilah dia. Yang kedua, orang yang tahu tetapi orang yang tahu dan tidak tahu bahawa dia tahu, maka sedarkan dia, bangunkan dia. Yang ketiga, orang yang tidak tahu dan tidak mengetahui bahawa dia tidak tahu, maka tolaklah dia. Dan yang terakhir, orang yang tidak mengetahui dan mengetahui bahawa dia sendiri tidak mengetahui, maka bimbinglah dia. Sekian saja daripada saya. Syukran jazilan. Assalamualaikum.